Jadi bila kamu nak guna Allah, isunya timbul, Allah selamanya pada kami ialah Allahu Ahad. Tidak ada Tuhan anak, Tuhan bapa, tak ada. Ya. Bila kamu nak guna bagi konotasi yang mana? Nak Tuhan yang macam mana yang kamu nak guna Allah tu ya? Itu timbulnya ya. Dan katanya sini yang kadang-kadang merupakan dirinya sebagai burung merpati, tiga itu meskipun tiga hendaklah dipercayai bahawa dia itu sebenarnya adalah satu. Ini dipanggil Trinity ataupun dipanggil Salisus Salasah. Masa kami mengaji Methodist dulu, kata dia macam mana? Dia kata just like a mixture of coffee, dia kata. You have the powder, and then you have the sugar, and then you pour the water. You stir, ya, and becomes a mixture, katanya. Maknanya sudah tak tahu mana kopi, mana gula, mana dah campur sekali. Jadi timbul soalan, ya tak? Timbul persoalan kepada kita, bagaimana sebelum Nabi Isa? Tuhan sebelum Nabi Isa tu macam mana? Kita berpegang wahdaniyah Allah Ta'ala itu tidak berjuzuk, tidak ada berbilang dan tidak berjuzuk. Kalau kamu meletakkan Allah itu berjuzuk-juzuk, Tuhan itu berjuzuk-juzuk, habis sebelum ada Isa macam mana Tuhan? Kompong ada. Udah pengkor sebelum. Jadi yang kedua, kalaulah kamu kata dia itu Tuhan, apa dibuatnya masuk dalam perut? Apa dibuatnya masuk dalam perut Maryam? Teringat pula Maryam ni, Kak Maryam bomba ya tak? Sama batch dengan saya, adik dia Rahim ada. Rahim bomba Maryam ada. Rahim dah tak ada, Maryam pula tu. Diputuskanlah demikian dengan kehendak raja secara dikri. Ini sebenarnya kita kata agama bikinan manusia. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Binasalah, celakalah orang yang menulis kitab dengan idea-idea mereka, lalu dia kata inilah yang datang daripada Tuhan. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Makna bi aydihim itulah dengan kepala otaknya. Thumma yaqulun, kemudian dia kata hadza min indillah, ini daripada Tuhan. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila. Sebenarnya ada kepentingan dunia yang sedikit, ya. Fawailul lahum mimma kasabu, ya. Lalu dikeluarkan peraturan, diperbuatkan undang-undang, ketentuan untuk melindungi kepercayaan yang telah dirumuskan oleh maknanya raja tadi, Konstantin tadi, ya tak? Konstantin tadi, supaya itulah yang menjadi mazhab, school of thought, ya tak? Makna mazhab itu ialah pemikiran, pemikiran seluruh Nasrani. Maka timbullah protes. Itu yang timbul, Protestan itu, Rom Katolik, tiba-tiba ada yang protes, maka dinamakan Protestan. Penganut yang 300 orang mendapat perlindungan raja, lainnya diusir, dikucil, disingkirlah. Kucil ni barangkali disingkir, cakap belah sana, bahawa keputusan kerajaan menentukan bahawa orang yang melanggar keputusan itu keluar daripada lingkungan Kristian, maka tidaklah boleh yang lain daripada pendirian yang ditetapkan dikri raja itu tadi, Kaisar Konstantin. Maka seluruh Syam ni, Syria, Lebanon, Palestin, Jordan, ya, ini ya katanya, dan juga termasuklah Mesopotamia, Asia Kecil dan negeri-negeri Rom ikutlah kepada ajaran yang diputuskan. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tapi sebenarnya Salisus Salasah ni Allah Ta'ala telah mengutarakannya di zaman Nabi lagi, bahawa mereka sudah ada faham begitu, tapi tak ada campur tangan raja lah. Yang ini ada campur tangan raja, ya. Jadi dikatakan innallaha salisus salasah tu 3 dalam 1, 1 dalam 3 itu memang dah ada di zaman sebelumnya, cuma tidak ada campur tangan siasah. Kali ini ada campur tangan siasah, ya. Maka konflik itu jadi beruncing sampai berbunuh antara Katolik dengan Protestan ini, ya. Ada seorang sahabat kita, Ustaz Hasrizal. Dia lepas habis di Jordan, dia pergi ke island
Dia pergi ke island, dia jadi imam di island tu, budak Izzuddin, kampung tebing tinggi. Kampung ni kampung tebing tinggi di Ipoh, dekat Paluh tu. Kat Paluh tu dulu ada kampung tradisi namanya kampung tebing tinggi. Rasanya ada lagi kampung tu, masih ada. Cuma pupus lah ya. Jadi dia ni lepas habis Jordan, Izzuddin, Jordan, kemudian dia pergi ke island jadi imam ya. Dia berjayalah mengislamkan ya, termasuklah Katolik dan Protestan yang masuk Islam. Dan akhirnya dua-dua mengaji dalam sesi yang sama ya, berjumpa. Ya Allah, dulu ya, maknanya demo berdua ni tak boleh berjumpa. Antara Katolik dengan Protestan ni tak boleh berjumpa. Memang kira nak berbunuh je. Tiba-tiba bila dah masuk Islam, boleh mengaji dua-dua depan Ustaz Hazrizal tak? Begitulah bagaimana Islam menyatukan Aus dan Khazraj misalnya ya. Begitulah Islam menyatukan, disebut fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kamu dengan nikmat Islam itu, nikmat Allah itu, nikmat Islam, ikhwan, bersaudara. Itu dia ya. Antara Bilal Al-Habashi dengan Suhaib Ar-Rumi, antara Salman Al-Farisi misalnya dengan Huzaifah Al-Yaman. Jadi begitulah Islam, tidak ada bordernya, tidak ada sempadan ya. Kita bila pergi ke Mekah tu baru terasa sungguh ya. Kalau di sini kita kadang-kadang macam nak monopoli Islam tu milik Melayu seolahnya ya. Macam ada sikap monopoli, ataupun memang kerajaan orang putih cuba nak memomokkan siapa yang masuk Islam masuk Melayu. Kalau di barat dia kata he turns Turk, siapa yang masuk Islam jadi Turki. Kalau di barat. Kalau di sini bagaimana penjajah masukkan dalam pemikiran siapa yang masuk Islam masuk Melayu. Itu yang pakai baju Melayu tu bila nak masuk Islam. Padahal Dr. Zakir Naik memasukkan orang ke dalam Islam tak payah tukar baju dari jauh je asyhadu memang kita tak beria benar sampainya mau tak. Kalau saya nak masuk Melayu, muka ada pula masuk Melayu. Tetaplah dia Cina, Ridwan T. Tetaplah dia India, Farid Rawi. Bila pula masuk Melayunya? Tak? Tapi begitulah. Kadang-kadang cara. Cara. Di zaman Kaisar tersebut, berdirilah tidak kurang 12,000 gereja. Dan ibu daripada Kaisar Konstantin, Ratu Helena, mendirikan tempat pemujaan di puncak Golgota. Panjang benar cerita ni tak? Bukit, kononnya bukit tempat Nabi Isa Al-Masih hendak disalib oleh orang-orang Yahudi. Sifat orang Yahudi ini disebut wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq. Mereka sanggup bukan sekadar menukar ayat-ayat Allah, bahkan sanggup membunuh nabi-nabi ya. Dan mereka burulah Nabi Isa ni ya, mereka nak bunuh Nabi Isa tu ya. Itu peristiwanya itu. Sedangkan barrafa'ahullahu ilas sama, Allah angkat Nabi Isa ke langit. Sampai sekarang Nabi Isa belum mati, umurnya 2021. Isa Al-Masih 2021 Masihi ya. Itu Isa lah tu. Jadi hendak disalib oleh Yahudi atas izin kerajaan Romawi. Rom di sini merujuk kepada Rom Timur ya, Rom di sini merujuk kepada Rom Itali ya, Rom Itali. Penyaliban Isa itulah yang dijadikan pokok asas crucifixion. Dia menganggap bahawa Isa itu betul Tuhan, tetapi dia anaknya. Kemudian dia sanggup disalibkan untuk disalibkan untuk menebus dosa. Dosa warisan katanya.